episod yang ke-6, di mana episod ini adalah edisi khas ya, special sikit, yang mana saya akan tunjukkan kepada you all masakan untuk orang yang mengidap sakit kanser. Akan lihat masakan ikan jenahak bakar lemon. Okey, jadi sebelum tu saya akan ceritakan sedikit pengalaman saya semasa menghidapi kanser dan juga beberapa soalan yang telah diajukan kepada saya sepanjang saya bergelar sebagai seorang pesakit kanser. Jadi soalan-soalan tu saya dah kumpulkan dan saya akan jawab di video saya ini ya. Okey, sebelum tu saya ceritakan latar belakang diri saya lah. Saya Hazlin Abdullah, berumur 46 tahun. Dulu saya seorang guru, mengajar di Pulau Pinang dan seterusnya saya berhijrah ke Negeri Sembilan dan menjadi seorang pegawai pengurusan di Institut Pendidikan Guru. Saya berkhidmat di sana daripada tahun 2013 sehinggalah 2018. Tak silap saya bersara lah, saya ambil pencen pilihan. Okay? Jadi selepas saya bersara, saya menghabiskan masa saya dengan membuat produk saya sendirilah, produk suplemen ya, yang saya namakan sebagai Secret Ritual, produk brand Hazlin Beauty. Tapi produk itu orang kata bukan tak dapat sambutan, sambutannya ada, cuma marketing kita kurang. Jadi bila marketing kurang, jadi saya beralih kepada perniagaan jahitan. Saya buka kedai jahit dan kemudian dia menjadi satu kilang mini kilang yang kita mengambil jahitan pukal. Okey, itu sedikit latar belakang diri saya lah. Okey. So kita masuk kepada soalan yang pertama ya. Ada yang tanya kepada saya, okey, bila Datin disahkan mengidap kanser ni? Okey, sebenarnya saya disahkan mengidap kanser ni selepas saya pencen. Saya merasa seperti ada satu perkara yang pelik lah pada breast saya. Saya ada satu ketulan kecil yang menyebabkan saya curious. Saya rasa curiga. Saya start berfikir yang bahawa ini adalah kanser. Saya sendiri, itu masa tu belum dapat lagi pengesahan daripada doktor. Jadi sebab apa saya kuat rasa ini kanser sebab arwah kakak saya pun meninggal disebabkan kanser, breast cancer. Sepupu saya pun meninggal breast cancer dan ada sejarah-sejarah lagi lah saudara mara saya yang mengidap kanser. Jadi bila saya dapat rasa satu ketulan kecil tu sangat kuat saya rasa itu adalah kanser. Jadi selepas 2 minggu saya pergi ke hospital K2J dan mereka buat mammogram dan memang dapati ada satu ketulan lah, tapi tak pasti lagi, jadi kami kena buat biopsi. Jadi setelah sampel tisu diambil daripada tumor tu, seminggu selepas tu saya dapat result bahawa itu adalah kanser lah. Jadi untuk melihat tahap kanser tu, doktor tak sarankan buang lagi lah. Doktor cuma suruh keluarkan dia tumor tu, kita nak tengok lah macam mana kan dia punya tu. Jadi bila tumor tu dikeluarkan dan untuk dapatkan pengesahan yang seterusnya, tumor tu dibawa ke lab dan sekali lagi memang confirm betul-betul bahawa itu adalah kanser lah. Jadi doktor sarankan saya buat mastectomy untuk buang payudara saya tu untuk melihat tahap merebaknya kanser tu di bahagian lymph node saya di bawah ketiak. Bulan doktor bagi masa untuk dia buat pembedahan tu, di mana saya tahulah bila saya kena kanser tu lah, selepas saya pencen lah. Soalan kedua, bagaimana perasaan Datin semasa disahkan mengidap kanser? Okey, of course lah, kanser ni kita tahu satu penyakit yang orang semua tak nak. Sebab kita tahu bila sakit kanser, kita tahu mati je. Jadi macam tu juga perasaan saya. Dalam masa sebulan sebelum saya buat pembuangan pembedahan buang payudara tu, saya tak keluar bilik 2 minggu. Saya menangis. Fikiran saya cuma saya ingat anak-anak. Saya kata kalau saya tak ada, macam mana anak-anak saya. Saya rasa macam hidup saya tu dah tak ada apa dah, tak ada erti kan. Saya rasa macam saya fikir mati je. Saya tak boleh terima. Pada masa saya tak terima, saya keep write in my FB, tapi saya tak ceritakan secara detail apa sebenarnya sakit saya. Saya cuma meluahkan rasa takut saya meluahkan rasa sedih saya tu. Kawan-kawan FB ramai bertanya kepada saya, sebenarnya okey Datin sakit apa? Saya tak ada kekuatan. Saya tak ada kekuatan untuk bercerita kepada diorang di luar sana. Even kawan saya, kawan baik pun saya tak bercerita. Walaupun diorang WhatsApp tanya, paksa tanya, saya tak ada kekuatan lagi waktu tu. Okey. Saya memang rasa lost lah. Saya rasa lost, mak saya
susah hati tengok keadaan saya menangis, anak-anak susah hati, anak saya Along dekat UITM susah hati, selalu tanya khabar. Jadi itulah perasaan saya pada mula-mula waktu saya disahkan mengidap kanser. Okey, soalan ketiga. Apa yang Datin lakukan setelah tu? Okey, apa yang saya lakukan selepas tu? Selepas saya tak boleh terima tu, satu hari saya cakap dengan suami saya, bawa saya ke satu hotel. Saya nak duduk di hotel tu bersendirian. Saya nak bercakap, saya nak berbicara dengan dia. Dengan dia bukan dengan suami saya, dengan pencipta. Saya kata bawa saya perlukan something yang trigger saya supaya saya berterima yang saya ni kanser, umur saya ni tak panjang, macam itulah. Okey. Jadi waktu tu suami saya bawa saya ke Royal Chulan di Seremban. Okey, saya duduk di sana. Saya bertafakur kat sana, saya buat solat taubat, saya buat solat hajat, saya buat saya waktu habis solat tu saya mula berbicara dengan dia. Saya kata, ya Allah, kalau ni ketentuan kau, kalau ni takdir kau, kau kuatkan aku, kau redakan hati aku supaya aku terima sakit ni, supaya aku tak ada rasa runsing, aku tak ada rasa sedih, aku tak ada rasa kenapa aku yang dipilih jadi pesakit kanser, kenapa aku, anak-anak kecil. Jangan ada perasaan tu, kau tariklah ya Allah. Itu doa saya. Kau tariklah rasa tu ya Allah, kau tariklah rasa tu Allah, kau jadikan aku seorang yang reda. Itu je saya minta. Saya rasa nak dekat 3 jam saya duduk atas jadah tu, saya menangis, saya bercakap dengan dia. Saya dapat rasa lagi saat-saat tu, saya dapat rasa macam hubungan saya dengan dia tu macam waktu tu memang tak ada blok, macam terus saya bercakap dengan dia lah. Jadi selepas 3 jam tu saya tidur. Jadi bangun daripada tidur esoknya saya rasa lapang, tak seperti yang 2 minggu yang saya rasa tu. Saya rasa very down, saya rasa menangis, saya sedih, tak ada langsung. Saya rasa sangat happy, saya rasa sangat macam okay, aku kena kanser, so what? Kan? Jadi itu Allah nak bagi. Allah nak bagi dia, aku ni milik dia. Apa dia nak bagi, aku kena reda. Dan saya dah mula boleh bercerita dekat FB saya. Bila orang tanya, okey, saya kata saya kena kanser, saya kena dan doakan, saya minta doa kawan-kawan. Dan setiap hari saya bercakap pada diri saya. Saya kata, Lin, sel-sel kanser di badan kau memang tak ada. Kau dah pulih daripada sakit kanser. Setiap hari saya bercakap. Saya tengok dekat cermin, saya tengok diri saya tengok dengan khusyuknya saya tengok diri saya kat cermin tu, saya siap tunjuk cermin tu. Saya kata, Lin, kau kuat, kau tak ada kanser. Kanser kau hilang, kanser kau hilang, kanser kau hilang. Sel-sel badan kau sihat, sel-sel badan kau memang baik, kanser kau memang dah tak ada. Itu hari-hari saya cakap. Sampai anak saya Arisa kata, Mami cakap dengan siapa? Sebab saya memang benda tu saya selalu cakap. Saya amalkan surah-surah tertentu yang diberi oleh aunty saya. Ada banyak surah, saya tak ingat, tapi sedikit lah ada surah-surah tu. Setiap lepas isyak saya akan baca. Memang nak baca tu sejam lah habis. Okey, memang setiap hari saya tak pernah miss. Okey, saya baca. Saya dapat kekuatan, saya positif. Saya tak hirau pasal kanser saya tak ada langsung rasa saya ni sakit kanser. Itu memang lepas saya tu. Jadi selepas saya dapat kekuatan tu, bila doktor nak buat mastectomy tu, saya dah okey, saya dah ready. Saya masuk dalam bilik bedah dengan rasa yang tak ada apa, tak ada rasa sebelum ni, macam rasa nak menangis, nak menjerit, tak ada dah rasa tu. Selepas mastectomy dilakukan, doktor dapati kanser saya memang tak ada terus. Doktor sahkan daripada lymph node tu tak ada langsung kanser. Doktor pada mulanya doktor sarankan supaya saya buang tu kerana masa dia nak keluarkan tumor tu, dia kata kanser saya tu dah merebak sehingga kepada nipple. Jadi dia tak boleh nak tarik akar tu keluar sebab dia dah terlekat dekat nipple. Jadi tak nak saya kena buang, dia kata, sebab kanser tu mungkin dah merebak, dia kata macam tu. Jadi bila dah buat mastectomy tu, doktor kata, what are you doing to yourself? Dia kata, apa yang you buat pada diri you sampai kanser ni tak ada? Dia kata, you are so lucky. Dia kata, saya memang rasa macam, ya Allah, macam saya rasa happy sangat. Saya rasa waktu doktor nak beritahu result tu pun saya dah senyum. Saya kata, apa pun saya tak kisah. Kalau doktor kata kanser you dah teruk ke, dah merebak ke, waktu tu saya dah reda kan. Saya kata, tak apalah, diri aku ni kau punya. Saya dah beritahu ke anak-anak, saya kata, okey, Mami nak ni, kalau Mami dah tak ada, saya kata dengan Along, Arisa, Mami serahkan pada Along, jaga sampai dia besar, sampai dia kahwin, jaga dia. Okey, so kemudian saya kata, Danish, Aisyah,
Mami dah tak ada nanti, balik dekat rumah ayah awak. Okey, pergi dekat dia awak kat Kelantan, duduk kat sana. Along dekat sini jaga Arisa. Yang tu saya dah pesankan pada dia orang sebab waktu tu saya dah reda kan. Jadi bila doktor kata saya kanser saya tak ada tu, saya macam ya Allah, macam satu miracle lah pada saya. Jadi saya telefon mak saya telefon anak saya Along, saya kata mami, saya kata Along, mami dah tak ada kanser. Along kata betul ke mami? Betul ke? Betul. Betul Along, betul. Mak saya pun bila saya balik tu mak saya peluk, saya kata alhamdulillah. Memang satu keajaiban lah pada saya. Jadi pada saya, orang yang di luar sana yang kena sakit kanser, jangan putus asa. Sebab kanser ni bukan penamat segala-galanya. Dia ada satu ujian yang Allah bagi pada kita. Dia nak tengok sama ada kita ni reda ke tak. Sebab rukun iman tu kadar dan kadar kan, percaya pada kadar dan kadar. Bila kita tak percaya salah satu rukun iman tu, maksudnya kita tak reda dengan apa yang Allah dah bagi kat kita. Jadi sebab tu saya selalu apa-apa saya balik pada dia. Saya kata okey, rukun iman kadar dan kadar. Sebab tu saya reda je bila Allah kata okey, Allah nak ambil separuh anggota badan saya. Maksudnya saya dah tak sempurna sebagai seorang wanita. Saya sangat-sangat reda. Pada waktu tu saya memang tak ada rasa apa. Memang demi Allah saya cakap, memang jiwa saya rasa tenang. Sepanjang proses sebelum saya pergi mastectomy itu, of course lah saya bukannya tak berusaha. Sebab Allah kata kalau kau nak sesuatu tu jadi positif, kau kena usaha, doa dan tawakal. Jadi saya usaha, bukan saya tak usaha, bukan saya berharap je aku reda, ya Allah aku reda, tak. Saya usaha dengan daripada segi saya jaga pemakanan saya. Jadi pemakanan saya makan memang hari-hari ikan bakar tanpa gula, tanpa apa-apa, cuma perahan lemon, cuma halia, cuma lada hitam. Itulah makanan saya setiap hari, dari tengah hari macam tu, malam macam tu, sampailah saya pergi operation. Jadi makanan tu juga saya rasa sangat membantu. Kalau nak makan buah, makan fresh, jangan jadikan dia sebagai air. Jadi minumkan air masak banyak. Okey. Jadi saya ambil suplemen. Saya ada suplemen saya sendiri, saya makan suplemen saya, dan satu lagi saya makan suplemen daripada Sarimah produk. Sarimah agregat. Okey, yang tu pun sangat membantu. Suami saya beli sampai berpuluh-puluh kotak. Jadi saya makan benda tu je. Saya memang jaga makan saya. Jadi itu sedikit perkongsian saya tentang perjalanan saya sebagai seorang sakit kanser. Nak kata 50 tu taklah macam ada setengah netizen, setengah hater dia kata dalam kau tu hidup itu Allah dah bagi ujian kanser 50 nak hidup. Tak ada, sebab waktu tu kanser saya tak teruk. Maksudnya baru nak sampai ke tahap 1 waktu tu. Tapi doktor kata saya punya kanser jenis agresif. Sebab dalam masa 2 minggu sahaja kanser saya terus merebak dengan cepat. Memang daripada tak rasa tu terus dia bergonjol, kita dapat rasa dia keluar. Sebab waktu tu saya stres. Bila stres, lagi satu jangan stres. Bila stres, kanser tu akan cepat membiak. Jadi sebab tu selepas saya dah berbicara dengan dia tu, saya rasa macam hidup saya tenang. Sebab tu saya punya kanser tu dia makin hilang, makin kurang, makin hilang dengan sendirinya. Jadi usaha, doa dan tawakal. Kepada pesakit kanser di sana, boleh cuba masakan yang saya akan tunjukkan sebentar lagi. Cuba di rumah, amalkan, jangan langsung ambil gula. InsyaAllah mohon pada dia, doa dengan dia, tawakal saja. Yang kanser anda adalah hanya sebagai ujian untuk anda, menjadikan anda seorang yang lebih kuat dan lebih beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini saya nak tunjukkan kepada you all makanan yang saya selalu amalkan sewaktu saya bergelar sebagai pesakit kanser. Okey, jadi apa yang saya buat untuk mengurangkan merebaknya sakit kanser tu, jadi saya amalkan dengan memakan ikan yang dibakar dengan minyak zaitun beserta dengan halia, bawang putih, lada hitam. Nanti kita tunjukkan bahan-bahannya. Okey, kita saksikan bahan-bahannya. Okey, bahan-bahan untuk saya buatkan menu untuk pesakit kanser yang boleh cuba di luar sana ialah saya selalu gunakan ikan jenahak, ataupun kalau tak ada ikan jenahak kita boleh gunakan ikan tenggiri, ikan ikan selar ya. Terpulanglah kepada masing-masing ikan merah pun boleh juga. Okey, dan kemudian kita perlukan sedikit minyak zaitun. Kita perlukan lada hitam, kita perlukan halia yang telah ditumbuk kasar, kita perlukan 3 bawang putih. Bawang putih ni untuk dibakar ya.
Dan kemudian kita perlukan lemon dan kita perlukan tomato untuk hiasan, serba sedikit garam. Okey, gula tidak dibenarkan untuk mereka yang menghadapi sakit kanser. Okey, nak tambah sedap lagi kita tambahkan sedikit oregano. Okey. Okey, jadi proses yang pertama kita kena lomorkan ikan jenahak kita ni dengan sedikit garam. Okey, kita lomorkan, letakkan halia yang telah kita tumbuk kasar. Lomorkan sampai dia sekata. Juga dengan lada hitam sedikit. Okay, kita masukkan sedikit minyak. Kalau boleh minyak zaitun ya, sebab minyak masak biasa tu tidak digalakkan, ataupun kalau boleh jangan ambil terus untuk orang yang kena sakit kanser ni ya. Okey, kita panaskan dulu minyak. Panaskan dulu pan kita. Bila pan kita dah panas, kita masukkan perapan tadi yang kita perapkan ikan jenahak kita dengan halia dan lada hitam. Agak-agak minyak kurang tu kita tambah sikit. Okey, bila kering, kita nampak agak kering tu, kita ambil sedikit minyak. Titik-titikkan supaya dia tak terlampau kering ya. Okey, ni bukan saja untuk orang yang sakit kanser ya, boleh makan. Tapi untuk mereka yang dalam pantang, okey, sangat eloklah untuk makan. Jadi kalau boleh, untuk orang yang sakit kanser ni tidak dibenarkan untuk ambil sama sekali gula. Ya, jadi maksudnya dalam makanan apa pun jangan diletakkan gula. Sebab gula ni adalah makanan kanser, dia akan menyebabkan kanser tu semakin merebak lagi. Jadi sedap ke tak sedap ke kita kena hadam lah. Tapi sebenarnya tak ada gula pun baik sebenarnya untuk badan kita. Nak orang yang nak slim kan, nak yang berdiet. Okey, kalau boleh jangan ambil gula langsung, sebab kalau gula ni dia bukan saja boleh datang kepada penyakit, termasuklah obesity pun disebabkan gula. Kita taburkan lagi black pepper. Dia lagi panas lagi bagus ya. Okey, nak sedap lagi kita taburkan oregano daun oregano yang kering. Okey, biarkan sekejap. Okey, bau dia pun dah naik. Okey, walaupun very simple pun, tapi bau dia memang dah menyebabkan orang yang tak ada sakit pun nak makan. Apatah lagi orang yang sakit pun nak makan, orang yang tak sakit lagi nak makan. Masa saya buat ni pun cameraman saya adik saya kata, oh dia pun dah lapar tengok. Jadi maksudnya makanan yang sihat ni bukan saja untuk orang yang sakit, sebab bila kita makan macam ni dia mencegah penyakit tu lebih baik daripada merawat. Okay, jadi kita tengoklah banyak mana yang kita nak garing. Kalau boleh jangan terlampau garing sebab kita nak elakkan daripada karbon. Sebab orang yang ada sakit kanser ni dia punya makanan sangat-sangat sensitif. Jangan dia berkarbon, tak boleh minyak yang bekas masak. Okey, semua tu akan menyumbang kepada merebaknya sel kanser tu dengan lebih cepat. Okey. Perahkan sedikit lemon. Okey. Dan
Balikkan. Balikkan last. Sebab kita tak boleh terbalikkan lama-lama banyak. Nanti pecah ikan dia. Macam pernah aku dengar ayat itu. Okey, so saya rasa dah okey. Dia tak perlu garing sangat sebab sakit kanser ni jangan garing-garing ya. So kita angkat dia, dekatkan. Dekatkan. Okey. Nampak tak ni? Okey, kita perahkan sedikit lagi lemon untuk bagi perasa. Kita boleh hiaskan dengan tomato, hirisan tomato. Kalau ada carrot, baby carrot, okey, tu semua pun boleh dijadikan sebagai makanan untuk pesakit kanser. Termasuk juga salad, okey. Yang tu semua sangat bagus. Dan kemudian kita kena bakar ni saya tak tunjuk pun tadi. Okey, actually apa ni namanya? Bawang putih ni kita kena bakar dengan kulit-kulit. Okay, untuk pesakit kanser, masa saya disahkan kanser tu, saya memang amalkan 5 ulas bawang putih setiap hari. 3 tengah hari dan 2 malam. Okay, jadi saya makan dengan nasi putih lah. Jadi kita bakar dulu. Yang ni saya tak bakar. Jadi kita bakar dulu nanti dan kemudian kita just hidang bersama dengan nasi dan kita boleh nikmati makanan ini. Okay, walaupun simple tapi tetap enak untuk dimakan. Inilah dia ikan jenahak bakar lemon.